Didik TV KPM. Labbaik Allahumma labbaik. Daku menyahut seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata walakal mulk. Sesungguhnya segala puji, segala kenikmatan, kerajaan hanya milikmu ya Allah. La syarika lak. Tiada sekutu bagimu. Zikir yang indah ini menjadi impian bagi setiap umat Islam di seluruh pelosok dunia. Zikir ini sangat istimewa kerana dikhususkan kepada mereka yang menjadi Duyufur Rahman, iaitu tetamu jemputan Allah untuk menunaikan haji dan umrah di Baitullahil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menyahut seruan panggilan-Mu ya Allah. Panggilan haji ini menjadikan daku tetamu-Mu di rumah-Mu, Baitullahil Haram yang mulia dan berkat. Aku datang kerana cinta kepada-Mu ya Allah. Aku datang dengan kerendahan hati dan diri, merasa hina di hadapan-Mu ya Allah. Aku datang untuk membersihkan jiwa dan mengharapkan penerimaan diriku sebagai hamba-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Terima kasih Allah. Ibadat haji dan umrah ini sangat besar artinya kepada kami hamba-hamba-Mu. Terlalu banyak hikmah dan juga manfaatnya kepada kami dalam seluruh aspek kehidupan kami, sama ada aspek kerohanian, sosial, dakwah, politik maupun ekonomi. Ibadat haji ini dapat memberi peluang kepada kami sebagai hamba untuk menzahirkan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ibadat haji ini juga memberi peluang kepada kami untuk saling kenal mengenali walau di mana sahaja kami berada. Ibadat haji ini dapat memberi peluang kepada kami untuk memajukan diri, berdaya saing, meningkatkan ekonomi. Ibadat haji ini menjadi satu syiar untuk melihatkan, menzahirkan keindahan dan kekuatan umat Islam. Justru itu, ya Allah, bantu kami, tolong kami, mudahkan segala urusan kami agar kami dapat melaksanakan ibadat ini dengan cara yang terbaik untuk-Mu, ya Allah. Alhamdulillah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'matak laka wal mulk la syarika laka labbaik. Alhamdulillah, bersama dengan kami semula di Didik TV KPM hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 untuk topik kita Haji Tamatuk. Ustazah, untuk segmen kali ini dipersilakan. Ya, Haji Tamatuk, dan untuk segmen kali ini ialah hikmah haji dan umrah. Ustazah harap murid-murid di studio dan juga di rumah semuanya dah bersedia. Untuk itu, sama-sama kita rujuk buku teks pendidikan Islam ya, tingkatan 4 pada muka surat 106 ya. Cuba perhatikan hikmah haji dan umrah. Kalau kita lihat ya, Kak Syafiqah boleh bantu agak-agaknya adik-adik kita di studio dan juga di rumah. Kita lihat hikmah haji dan umrah ini dari pelbagai aspek. Kalau kita tengok dalam buku teks ya, pendidikan Islam tingkatan 4 ada disebutkan dari aspek rohani, kemudian dari aspek sosialnya, dan kemudian dari aspek politik, dari aspek dakwah dan juga dari aspek ekonomi. Murid-murid di studio dan di rumah mungkin telah melihat ataupun biasa dengan keadaan haji. Mungkin ada saudara mara yang telah menunaikan haji, bagaimana mereka bersedia, bagaimana pengorbanan yang mereka buat, bagaimana keadaan mereka nak pergi haji. Semuanya itu boleh mengundang hikmah-hikmah. Masya-Allah. Kan? Jadi apa kata kita cuba
dapatkan jawapan-jawapan ataupun pandangan-pandangan daripada adik-adik di studio ini. Baik, Okey? boleh. Ya, kita nak lihat hikmah haji dan umrah dari aspek-aspek ini, iaitu rohani, sosial, politik, dan mungkin dakwah dan ekonomi. Adik-adik di studio boleh pilih satu daripada aspek-aspek ini. Okey, siapa nak mulakan dulu? Siapa nak mula dulu? Boleh angkat Siapa tangan. nak mulakan dulu? Silakan. Ya, Okey, Aini silakan Sofia. Ainin. Tahniah. Okey, silakan. Dia nak pilih yang mana tu, Ustazah? Okey, Aini sebut dari aspek apa? Aini nak bincangkan dari aspek apa? Dari aspek rohani, Okey, silakan. hikmah haji dan umrah dari aspek rohani untuk ialah ibadah haji dapat menunjukkan ketaatan kerana ibadah ini menuntut pengorbanan yang tinggi. Selain itu, melakukan persediaan dari segi mental dan ilmu. Akhir sekali, menunjukkan ketaatan umat Islam kepada Allah. Okey, alhamdulillah. Masya Allah. Maksudnya dari aspek rohani, dia menunjukkan ketaatan dan kesungguhan kita dalam nak menunaikan ibadat. Betul kan Syafiqah? Bukan senang kan nak keluarkan duit ringgit, nak cari, nak belajar. Jadi perlukan pengorbanan yang tinggi. Ini menunjukkan akan melahirkan, menzahirkan ketaatan kita kepada Allah. Kalau tak taat mesti dia kata tak payahlah, kan? Tak Maknanya naklah pergi perlukan haji. iman yang kuat lah kan, Ustazah? Ya, betul. Mesti mempunyai keimanan dan kesungguhan yang kuat untuk menunaikan ibadat haji. Ustazah, saya rasa jawapan Ain tadi cukup penuh dan awak kata jelas. Okey, kan? jelas. Berapa betul. kita nak bagi? Boleh kita bagi markah penuh tu. 2 markah. Dua markah, Okey. insyaAllah. Seterusnya, Sofia nama dia. Okey. Seterusnya, siapa pula nak cuba? Okey, siapa nak cuba silakan. Okey. Okey, silakan Amir Rashdan. Saya akan sebut daripada aspek sosial. Okey. Semasa ibadah haji, manusia dari seluruh dunia akan berkumpul di satu tempat dan berinteraksi antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, kita juga dapat mengeratkan silaturahim sesama Islam. Kita juga dapat melihat pelbagai bentuk fizikal dan budaya dari setiap negara. Okey, alhamdulillah. Memang betul lah kan? Seluruh pelosok dunia bertemu di satu tempat, sama ada di masjid, Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, dan pada 9 hari bulan di mana semua jemaah haji berada di satu tempat dalam pakaian yang sama semuanya, iaitu wukuf di Arafah. Jadi mestilah ada interaksi, betul kata Amir Rashidan tadi, ada interaksi dan dapatlah dia berkenalan dengan pelbagai bangsa, ya. Mungkin kita akan lihat di situ pelbagai warna kulit, pelbagai bentuk paras rupa, pelbagai budaya, dan ini dapat mengeratkan silaturahim antara umat Islam. Mana kat situ kita tak lihatlah orang ni bangsa apa, kan? Kita semua akan rasa sama taraf kita, kan? Ya, betul. Semuanya umat Islam, satu akidah. Satu kan? akidah. Ya, Ustazah, satu kita saudara. Satu saudara. Kita nak bagi berapa markah ni kat Markah Amir ni? penuh. Jawapannya sangat bagus tadi. Tahniah Amir Rashdan. Okey, Ustazah, boleh teruskan? Kita seterusnya segera ada 2 orang lagi cuba. Okey, siapa dia? Okey, Alisha. Okey, Alisha, silakan. Alisha. Saya pilih dakwah. Okey. Ibadah haji dapat menyemarakkan perkembangan dakwah Islam dengan tertib ibadah yang unik. Dan syiar Islam, umat Islam dapat dilihat dalam ibadah-ibadah Islam seperti tawaf dan wukuf. Ya, okey. Jadi ibadah-ibadah ini semuanya menunjukkan kesatuan, perpaduan. Dia bukannya sendiri-sendiri. So, keindahan, keunikan ibadat ini pasti menjadi satu tontonan kepada masyarakat yang lain, ya, dan menjadi tarikan untuk umat lain melihat keindahan dan kekuatan ibadat dan juga kekuatan umat Islam. Masya Jadi Allah. dakwah pun dapat disebarkan. Tahniah Alisha. Baik, Ustazah. Okey. 2 markah juga untuk 2 Alisha. markah untuk Alisha. Baik, untuk Alisha Apa 2 kata markah. kita dengar daripada peserta kita yang terakhir sebab kita ada 4 orang. Silakan Adam. Tak ada orang Silakan, lain dah. Adam. Silakan Adam. Saya pilih dari aspek ekonomi. Okey.
ibadah haji memerlukan kos pembelanjaan yang tinggi. Hal ini menyebabkan umat Islam berusaha untuk mendapatkan dana agar dapat mengerjakan haji dan umrah sekaligus dapat meningkatkan ekonomi umat Islam. Okey, alhamdulillah. Haji merupakan salah satu ibadat yang memerlukan kos yang tinggi. Memang tidak dinafikan. Jadi ini akan mendorong umat Islam untuk berusaha, bekerja, betul tak? Betul kan Syafiqah? Dan secara tak langsung umat Islam akan memajukan ekonomi sendiri, ekonomi diri, ekonomi keluarga dan ekonomi umat Islam seterusnya, ya. Tahniah Adam, jawapan yang sangat-sangat bagus bagi markah Ustaz dekat Adam. Betul. Jadi kita dapat rumuskan seperti ini, ya. Dan kita lihat politik pun ada tadi kita rumuskan. Okey, menzahirkan ketaatan kepada Allah itu dari aspek rohani, dari aspek sosial saling mengenali antara umat Islam, dari aspek politik dapat menzahirkan kekuatan umat Islam, dari aspek dakwah dapat menyemarakkan perkembangan dakwah dan dari aspek ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam. Didik TV KPM